pemimpin rakyat, ya, bakal Perdana Menteri Malaysia, reformasi. Hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup, hidup rakyat. Kebangkitan rakyat kita tengok Sidang Merdeka itu bukan kerana Anwar, bukan kerana Hadi, bukan kerana Kisiang, bukan kerana parti, kerana rakyat kata time, masa, macam-macam isu ada, Lainas, warna hijau, soal kezaliman, soal tanah, soal felda, semua bangkit kerana dah meluat dah dengan segala tipu helah dan rasuah yang berlaku di negara kita. Jadi ini yang dikatakan kebangkitan rakyat. Sesudah doa lah supaya berlaku. Dia tak belajar, tak habis. Saya kata tadi habis lembu, tanah 200 ekar. Habis 200 ekar, ambil tanah tentera, wang tentera. Sebab itulah minggu lalu Datuk Jeneral Bintang 3 bekas timbalan Ketua Turus Angkatan Darat, Jeneral Ghafir, mari jumpa saya sebelum tu. Dan dia kata, Duk Sri, saya nak tanya begini. Tahu tak macam mana kita beli kelengkapan? Saya kata, saya Menteri Kewangan 8 tahun, saya tahu. Oh, dia kata tak boleh ke? Pasal apa? Barang kita beli, kalau orang lain beli 100 juta, kita beli 300 juta. Orang beli 1 bilion, kita beli 3 bilion. Ni apa dia kata? Kerajaan macam ni. Siapa ni? Timbalan Ketua Turus Angkatan Tentera Darat, Jeneral Ghafir. Kemudian dia kata kat saya, tu Sri, saya dalam tentera bergaduh. Bila saya tengok perumahan tentera, suruh dia perang. Kalau orang tentera ni, dia tak boleh soal. Bangun, pergi hutan, pergi laut, lawan. Dia tak soal. Boleh tak saya tangguh sekejap? Isteri saya nak beranak. Ada? Tak ada. Jadi dia kata, ini rumah dia macam kem-kem tu. Kalau ada 3 tandas masa British punya terendak kem tu, 3 tandas, 1 je boleh pakai. Maintenance so poor. Why? Duduk bawah, kata dia. Saya general, ada layanan sikit-sikit, tapi saya tahu anggota pasukan saya. Jadi boleh kat dia, kata Tok Sri, bagi jaminan, please lah, kata dia. Saya tak boleh terima lagi dah. Bila saya tegangkan pendirian Pakatan Rakyat, dia buat kenyataan akhbar media dengan saya. Apa dia kata? Dia kata dia doa supaya Tuan Anwar jadi Perdana Menteri, Pakatan Rakyat menang pilihan raya, supaya kita tukar, bagi maruah kembali, biar senjata yang dibeli itu tanpa rasuah, pertahanan kita Malaysia ini punyai pertahanan yang cukup baik. Dan kebajikan pasukan kita dijaga. Jangan permainkan pasukan tentera yang ada. Jangan permainkan bekas tentera. Ini bekas tentera, habis berhenti dapat apa? Pemandu teksi. Pemandu teksi permit UMNO juga. Ya. Saya dah bagi tahu. Ni elektrik UMNO. AES UMNO. Lembu UMNO. Permit teksi UMNO. Jadi orang lain nak terkedarah apa? Hidup Melayu. Dapat RM500. Dan kalau pemuda bagi RM50, RM20, berapa ringgit? RM20. Sudah. Ini maknanya harga. Saya salute betul kepada Jeneral Ghafir. Sebelum itu Jeneral Hadi, Tentera Udara. Kemudian Jeneral Ghafir. Dan percayalah, dengan kehadiran beliau, saya yakin dalam masa singkat ini beberapa bekas jeneral akan bersama kita untuk melawan UMNO dan Pakatan Rakyat. It's important. Kadang kita, oh tentera tak ada, tentera ini dengan UMNO. Tak, tentera ini harus profesional. Tentera ini mesti pertahankan perlembagaan. Tentera ini mesti jaga kedaulatan raja-raja dan perlembagaan negara. Itu tanggungjawab tentera. Tentera bukan tugas tentera untuk pertahankan perasuah.
Bukan tugas tentera untuk biar senjata dibeli dengan rasuah sehingga akan kita beli bahan-bahan tidak bermakna dan berfaedah. Harga 100 juta, kita beli 300 juta. Tanya siapa? Saya Menteri Kewangan, saya tahu sikit. Tapi tanya jenderal sendiri yang terlibat dalam pemilihan itu, yang tahu keputusannya, keputusan politik. Kata dia, tak boleh ke biar orang pakar. Menteri, Perdana Menteri dia tahu apa pasal submarin? Perdana Menteri tahu apa pasal kapal selam? Ya. Dia menyelam atau orang pandai? Serahlah pakar tentera laut. Dia putuskan nak beli sistem mana. Ini sudah. Saya sebut AES. Dah alih daripada ketenteraan. Berapa saman sekarang? 400,000 lebih. Saya ingat sekarang dalam sebulan dua ni 500,000. Satu saman RM300. Kali 500,000 berapa puluh bilion dapat. Siapa dapat? Syarikat. Saya nak tanya, pasal apa tak boleh serah pada polis? Polis mampu. Kalau polis tak pandai lagi, bagi training, bagi tak professionalism. Dia kena kerja tengah panas daripada pukul 12 sampai 4 petang. Bagi allowance tambahan daripada dia. Kerana kita boleh kutip banyak. Ini untung, bagi juga kroni UMNO. Sampai bila negeri ini nak perbodohkan rakyat? Bila kita tanya, keselamatan jalan raya adalah penting. Kemudian baru ni mati seorang di Johor. Ketua UMNO Cawangan tengok. Tengoklah. Pakai tak nak ya. Noor Ibrahim. Dia menentang AES. Itu yang orang mati jalan raya. Dia bodoh satu sebab. Yang dengar tu, iyalah betul. Ya. Saya bukan menentang KMP. Kalau polis nak strict boleh, tapi janganlah terau orang sampai sikit tiga. Kalau you privatize, dia punya pertimbangan bukan keselamatan, dia punya pertimbangan untung. Sebab itu 500,000. Saya nak bagi tahu saudara, doa kita menang pilihan raya ini. Saya nak bakal ini AES ni. Ya. Problemnya senang. Kita dah lawan semua tokoh-tokoh besar. Macam gula naik harga. Datuk Najib tolong umum. Dia ejen syarikat gula. Saya mau tahu ni. Bila dia umum, jangan minum gula, makan gula banyak, kerja manis. Bukan soal harga gula yang naik, tapi syarikat itu, Tan Sri Said Mokhtar, untung ratusan juta. Pasal apa yang rakyat kena bayar? Dia ni dah bilion, tak nak kaya bilion, tak nak bilion. Hutang dia, tanggungan dia dekat 48 ke 40 bilion ringgit. Boleh hutang. Kita kena bayar lagi. Pasal apa? Saya tak faham. Saya tanya di parlimen, minta Menteri Kewangan jelaskan. Mengapa takut sangat kepada seorang bernama Tan Sri Said Mokhtar? Pasal apa dia minta semua dapat? Gula, saya Mokhtar. Beras, saya Mokhtar. Ni Malakoff elektrik, saya Mokhtar. Gula, saya Mokhtar. Penang Port, saya Mokhtar. Pos, saya Mokhtar. Gas, saya Mokhtar. Bangun, KTM, kereta api dia. Beras dia. Lapangan terbang dia, pelabuhan dia, ala Flora Puspakan, Proton, kereta pun dia. Kereta api, kereta, lapangan terbang, lesen Pak Ji. Ini orang gemai, orang Negeri Sembilan ni bodoh. Tak ada orang yang layak. Ya? Hidup Melayu ni yang lain ni apa ni? Ini apa ni? Mamak pedukang semua. Ni apa tak betul. Ya? Ada orang kata pasal apa you marah Melayu dapat? Saya tak marah Melayu dapat. Dia dapat bernas. Saya nak tanya penanam padi. Kawasan saya Matampau tak banyak, tapi banyak Tasik Gelugor, Pelabatan dan Kedah. Dia dapat swasta penanam padi. Dia beli daripada syarikat yang geng-geng UMNO pegang. Untung berpuluh juta. Dia ambil, dia jual 30% kepada Wingtech di Hong Kong. Dia untung 100 juta. Saya nak tanya, 3 tahun terakhir ini, apakah nasib penanam padi itu baik daripada sekarang? Sama. Ini Melayu. Ada Cina di sekincang. Tapi bila kita cakap, you ni sokong Cina. Ini apa nak jadi pada Melayu? Ada profesor UiTM dalam kuliah dia di universiti. Dan baru ni jumpa salah seorang kawan kita, Umar Jaafar di Melaka. UiTM. Bukan kita nak campur politik ni, tapi UMNO ni dia sokong Yahudi. Profesor kangkung. Ya. Kemudian habis. Mana ada maruah Melayu lagi kalau kita menang Pakatan Rakyat? Melayu habis.
Semua Cina pegang. Itu modal. Dan profesor ini diracun begitu oleh kursus Biro Tata Negara. Dia tak tahu ke NFC lembu? Dia tak baca ke? Dia tak baca ke 200 ekar tanah? Dia tak tahu ke reserve tanah, reserve Melayu ratus ribu ekar ni siapa yang bagi? UMNO. Dia takut cakap kuat-kuat pasal apa? Siapa bagi? Saham yang hilang siapa bagi? AES siapa bagi? Harga gula naik siapa bagi? Lembu hilang siapa curi? Ya sudah. Tapi bila kursus, kursus tahulah, kursus Biro Tata Negara. Itu memang target saya nombor 1, Tok Guru Aziz. Mesti target. Dia mesti peranan dia mesti hancurkan image saya dengan Tok Guru Aziz. Itu target dalam program dia. Kursus dia dalam seminggu itu mesti pecahkan keyakinan biar orang benci betul kepada Tok Guru Aziz dan Anwar. Dan yang lain, pimpinan yang lain berikut. Namanya nyanyi. Anak kecil main api. Nyanyi lagu ni. Yang saya heran ni Lok. Nanti ni Lok. Yang saya heran, Cina MCA Chow Solek pun tepuk tangan. Lagu tu condemn Cina. MCA ni kesian sungguh. Ya, dia tak faham. Dia anak kecil main api. Itu mula. Kemudian di rangkap kedua, nenek moyang kaya raya, terbakar seluruh harta benda. Nenek moyang Melayu ini kaya raya, habis terbakar. Sebab apa? Akhir air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Boleh tahan ni, yo. Berlatih 3 hari saya berlatih. Sudah. Air mata darah bercampur peluh keringat, bumi dipijak milik orang. Cina India dah ambil, Melayu punya dah habis. Itu maksud dia, mesej dia. Air mata darah bercampur keringat, bumi Melayu ini dah jadi milik Cina India. Yang Cina tepuk pasal apa? MCA MIC ni kesian ya. Sebenarnya yang ambil tu pimpinan Melayu, Cina, India, ya, Iban, Kadazan ada terlibat sama. Ambil harta rakyat. Jadi air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik kroni. Itu yang betul tak? AES kroni, bukan Cina ambil. YTL Cina, tapi bukan Cina bawah, bukan Cina yang ada, Cina miskin, bukan Cina di kalangan rakyat, Cina kaya. IPP mana? Tokyo Judi Genting Sanyen, Cina. India pun ada juga. Ananda Krishnan, ada yang kat Dr. Mahathir. Ya, dia dapat PD Power. Maxis dia dapat, Astro dia dapat. Dia monopoli. Saudara, kita ambil alih, kita review ini charge Astro ni, mendera rakyat. Ya, negeri lain, Indonesia, Thailand, semua open up space dengan murah sekali. Kita mahal. Sebab Ananda Krishnan. Siapa berani tegur dia? Siapa berani panggil YTL? Tegur. Siapa berani panggil Ananda? Tegur. Siapa berani panggil Syed Mokhtar? Tegur. Tak ada. Pimpinan UMNO ini marah di TV3, marah rakyat. Ini pembangkang tak bagus, tak moral, tipu rakyat, bankrupt. Boleh jumpa Ananda? Aneh. Okey, terima kasih. Ya. Saudara, ini yang saya tidak setuju dengan pimpinan UMNO. Nak pimpin, kena berani. Sebab itu, Tok Guru selalu pesan dan selalu saya ulang cerita ini. Orang kata, no, rasa derita rasa. Nak kata teruk sangat, kita malu nak sebut kita teruk. Sebab kita baca sejarah perjuangan Rasulullah dan Rasul dan pejuang-pejuang lain. Nak cerita penjara, saya 6 tahun, tahun 2, 8 tahun dalam penjara dalam hidup saya. Tapi Mandela 26 tahun. Nak kata saya pejuang bawa kebangkitan Islam, Ustaz Habib, ya, masuk penjara, ya, tapi saya khutub tali gantung.
Ya. Jadi kita diuji, jangan ingat kita besar sangat tak. Ingat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayun nasu asyaddu bala, di kalangan manusia ini siapa yang banyak menghadapi ujian bala? Ingat kita lah. Rasulullah tak jawab kamu dah. Rasulullah jawab, di antara orang yang paling banyak menerima ujian dan bala dari Allah, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yang paling banyak para nabi, kemudian orang yang ikut misal para nabi, dan orang-orang yang ikut tabi'in ila yaumiddin, misal kepada orang yang ikut misalan nabi-nabi. Jadi kita ini derita kecil. Tapi sebab tu nasihat bersaya, dia kata apa Noah? Jadikan ini program latihan. Ini ujian. Ini latihan untuk jadi lebih baik. Aku kata, teruk latihan macam ni hamba. Ke penjara, kena pukul, kena telanjang, kena ukur. Ish. Nah, dia sebut, sebab kata dia, masalah pimpinan dia tak tahu derita. Kita minta hidup sederhana, mana dia tahu hidup sederhana? Kita kena bayar sikit, harga gula naik sikit, mana dia tahu? Apa salahnya bayar hutang? PT-PTN bayarlah. Dia tahu kau orang tu gaji dia 1,100, nak bayar hutang, anak dia keluar universiti kerja, inilah masa dia umur tua sikit, nak rasa nikmat. Dah, anak dia ada bayar hutang. Dia tak faham. Sebab itu saya, walaupun saya derita, walaupun menzalimi terhadap saya masih syukur kerana ia mematang, menyedarkan saya. Nak kata miskin, saya tahu apa kata miskin. Saya bagi tahu mana-mana, dia tarik tu saya dapat 6 bulan sekali pun susah dalam penjara. Ya. Sepanjang 6 tahun dalam penjara, saya makan durian 2 kali dia buat pelari masuk. Sekali 2 ulai, sekali 4 ulai. Itu pun susah kerana pegawai penjara yang bawa masuk tu cukup takut. Dia kata pasal orang bau. Jadi memang betul lah bila tu orang cek, bau punya durian lah Datuk. Itulah saya, dia pun makan durian, saya bau je, nanya saya ni. Padahal saya makan 2 biji. Bukan 2 biji, 2 ulai. Bukan 2 biji, 2 ulai. Minta maaf, 2 ulai. Kerana dia masuk dalam poket dia. Ya. Kerana simpati. Sudah. Jadi susah. Pakaian tak boleh tukar. Ya. Makan paling naif. Kena pukul setengah mati. Raimno pukul. Berapa hari saya tak boleh jumpa doktor. Tapi salah polis tak. Sebab polis yang jaga, komandan camp itu, boleh tutup saya lepas tu, pagi esok tu, pegang lutut saya tengok dia nangis. Jadi saya ingat, macam mana dia nangis? Aku dia pukul, dia menangis. Saya apa? Ya? Jadi saya kata, siapa pukul saya? Dia kata, saya bukan. Saya malam tadi habis kerja, saya balik, saya dengan isteri saya solat hajat, mendoakan Datuk sihat, kembali memimpin negara ini. Jadi bila komandan itu cakap soal solat hajat, walaupun dia pegawai polis, masa tu saya kena tekanan cukup kuat, saya tak fikir dia bohong saya. Memang betul akhirnya, kerana bukan dia tapi Rahim Noor. Saya minta jumpa doktor. 4 jam kemudian dia datang, dia kata saya dah habis ikhtiar, saya minta maaf Datuk, saya tak boleh jumpa doktor. Jadi akhirnya korporal polis itu dia bagi tiger balm. Saya sakit tengah mati, tiger balm. Itu yang ada. Panadol pun tak boleh bagi masa tu. Sudah. Maknanya apa? Seandainya Allah takdirkan saya, rakan-rakan PAS, DAP, keadilan, kita tadbir, saya tidak akan lupa pengalaman itu. Dan saya tidak mau anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Iban, Dayak, Kadazan, Bugis, Murud, saya tidak mau sesiapa pun alami derita macam saya lalui. Ya, sudah. Sebab itu sudah, saya beritahu kawan-kawan, sudah, kita yakin kita boleh perintah, insyaAllah. Tapi kalau ada orang kata Anwar esok jadi Perdana Menteri ke pemimpin kerajaan, sama je lah.
Saya jawab, kita doa, jangan begitu. Tapi saudara, saya insaf. Sebab apa? Masa saya derita macam ini, ada toke besar datang, ada orang datang. Siapa yang sokong? Orang bawa. Saudara ingat kalau saudara ketua UMNO bahagian, saudara sanggup duduk macam tu? Tak ada. Itu bukan budaya dia. Ini bagi saya peringatan kepada pimpinan, baik keadilan ke PAS ke DAP. Saya bincang panjang dengan Tugu Hadi Awang Kit Siam. Saya kata satu perkara yang kita mesti ada konsensus. Kita tadbir dan perintah ada sahaja mana-mana pemimpin di mana peringkat rasuah atau rompak, kita terajang dia masuk penjara. Ya betul, saya bagi tahu. Yang kita nak buat apa ya? Saya tak dendam Dr. Mahathir, dia 87, tak dendam apa dengan dia. Saya simpati dengan dia, betul. Kesian macam ni. Betul. Dia dengar Anwar nak jadi Perdana Menteri. Tak boleh. Saya akan kempen. Tak boleh Anwar, tak boleh. Duduklah baik-baik. Pasal apa? Oh ni Melayu akan habis. Ini dulu marah Tengku Abang Rahman, main marah. Dia marah Tengku Abang Rahman kena bagi hawarga negara kepada China India. Sudah kita dah merdeka setengah abad. China India ni rakyat negeri ni. Melayu ada hak. Melayu ramai. Ya, tapi kalau kita nak angkat darjat martabat orang Melayu, jangan hina orang lain termasuk China dan India. Dia keluarga dan rakyat negara ini yang mesti diberi pembelaan. Ya, yang nak rompak kekayaan kita bukan masalah China India. Pemimpin yang rasuah, lawan mereka. Buat apa nak lawan di bawah? Ini laga soal Allah. Oh, Tok Guni Aziz, dia Allah pun dijual. Apa dia ni? Dia tanya Anwar, Anwar lawan Majlis Syura. Bila saya lawan Majlis Syura? Saya kata soal Allah, kenyataan Tugu Hadi Awang bawa mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat. Ini dia kata, Anwar macam mana? Saya baca, Allah boleh digunakan, jangan disalahgunakan, jangan dipermainkan. Orang bukan Islam pun kena faham, orang Kristian kena faham. Okey, setuju. Kita setuju. Jadi saya terikat dengan pandangan Presiden PAS yang dipersetujui di Majlis Pakatan Rakyat. Tapi UMNO masih sifat Anwar bergaduh ke Majlis Syura. Bila yang kau bergaduh? Ini fitnah mereka kerana tak boleh lawan kita, saudara. Sebab tu saya kata, saudara fokus apa kita nak buat. Saudara, saya nak bagi tahu, bukan dekat saya lah, Tok Guni Aziz. Kalau dipikir Tok Guni Aziz tu, dia tak faham Islam Tok Guni Aziz tu. Dia ni apa? Dia tolak ansur banyak sangat Islam dia tu. Yang bagus Islam ni Najib dengan Rosmah. Ada ketua wanita UMNO di Kelantan sokong. Ya betul. Najib Rosmah tu memang tokoh wanita Islam yang ulung. Allahu Akbar. Tugu Hadi diserang sekarang. Tapi saya nak bagi tahu saudara, saya kerja dengan mereka. Betul salah keadilan, tapi saya Pakatan Rakyat. Kita kerja sebagai ketua pasukan. Dan Anthony Lok ada pimpinan DAP. Dan ramai pimpinan, 5 dan beberapa orang pimpinan DAP. Saya nak bagi tahu, saudara, no way kita tidak akan. Saya nak bagi tahu. Betul, saya fair. Saya tak mau orang Kristian dihina, orang Hindu dihina. Saya nak pastikan orang Cina, orang India dapat hak dia. Tapi saya nak bagi tahu, saya tidak sekali-kali akan korbankan kepentingan Melayu dan Islam negara ini. Ya. Saudara pun kenal, saudara pun tahu. Bukan setengah saya, PAS pun begitu lama. Tak usah lagi jaga dulu. Kita warga negara sibuk pasal di Sabah. Sebab orang yang baru masuk 2 bulan, Datuk Wilfred Bumbering kata, masuk, bot datang, bot sampai dia nak kat 1, 2, 3 lagi. Oh, Anwar kena pergi. Saya tak masalah, saya pergi. Saya tidak terlibat, saya tidak pernah hadir mesyuarat. Tunjuk 1 minit mesyuarat di mana saya hadir dalam kes RCI. Saya tak terlibat. Dr. Mahathir tak pernah panggil saya. Dia, Aziz Samsudin, Megat Junid, jawablah. Megat Junid dah mati, tak jawab, tak payah jawab. Aziz Samsudin jawab. Mahathir pergi jawab. Kemudian itu Datuk Dolah, Datuk Najib, mereka Perdana Menteri jawab. Oh nak panggil Anwar, saya pergi. Saya tak ada masalah. Saya boleh jawab. Tapi janganlah marah. India yang lahir tahun 40 duduk di sini.
Bapak dia dulu datang dari India. Dia lahir di sini. Sebelum merdeka tak dapat kemenangan. Umur dia 70 tahun dah. Tak dapat. Dia tak dapat. Masalah sekolah, masalah perubatan, semua masalah. Apa? Orang Melayu ini akan hilang kuasa kalau kau bagi India yang umur 70 tu hak warga negara. Ini yang saya kata, kita mesti pertahankan keadilan. Pasal apa nak hina orang? Di Amerika, Obama yang lahir di luar negara sekarang presiden. Di Malaysia, orang dah lahir sini 70 tahun dipertikai kewarganegaraan dia oleh Dr. Mahathir dan UMNO. Sudahlah. Jangan bergaduh di bawah ini. Kita gulingkan yang zalim yang di atas. Itu tanggungjawab kita. Dr. Mahathir biarlah dia. Ya, saya bagi tahu, saya kata, saya pun nasihat Dr. Mahathir, rehatlah. Saya tak kacau kamu. Ya, tapi dia tak boleh sebab ni Melayu ni nak jadi macam mana? Takkan saya nak bagi ke Anwar, dia bagi ke Cina semua ni. Mahathir, hang nak jaga Melayu kan nak jaga anak hang. Anak dia monopoli syarikat minyak Kencana Petroleum puluh bilion ringgit. Orang Negeri Sembilan dapat apa? Ya. Orang Sabah dapat apa? Tak ada. Semua pergi kat Mausani. Tu Dr. Mahathir, puluh bilion ringgit. Anak kita kerja pun tak ada. Kalau kerja gaji RM900, itu pun hidup Melayu pemuda UMNO berang. Ni bodoh. Ya. Betul dia orang boleh bayar. Wang dari mana? Kontrak kerajaan bagi. Kamu sokong dia dapat kontrak bilion, dia bagi kamu RM20. Hidup Melayu. Ustaz. Anak dia satu lagi beli syarikat Arab, San Miguel. Mana ada? Tok Guru Ustaz UMNO beritahu kejap. Mana ada Imam UMNO yang berani tegur? Ni. Syarikat Arab San Miguel, harga dibeli 2.9 bilion oleh Mizan Tun Mahathir tahun 2009. Berapa harga? 2.9 ribu juta ringgit. Beli apa? Syarikat Arab. Hidup Melayu, martabat Islam. Ya. Mana ada Ustaz UMNO? Bangun sekejap, mari sekejap. Ada? Berani tegur? Tak berani tegur. Tapi kalau kita, wah, bukan main tak. Satu, syarikat Arab itu haram bagi orang Islam. Keduanya, dari mana kamu boleh dapat duit 2.900 juta ringgit satu syarikat? Dari mana? Kalau wang itu sumbernya tidak haram, wang rasuah. Saya bagi tahu macam mana. Perdana Menteri gaji RM80,000 sebulan, boleh kumpul bilion-bilion. Itu satu syarikat. Belum lagi satu lagi syarikat 1.9 bilion ringgit Petron. Jadi sudahlah Mahathir. Yang orang Melayu yang boleh cium tangan tu dia tak faham. Saudara kena bertanggungjawab. Saya nak bagi tahu yang penting kita tadbir negara ini. Saudara, ini dream kita, impian kita. Apa dia? Naik menang Putrajaya hari ini, esok akad sumpah 24 jam harga minyak turun 10 kali. Ya. InsyaAllah. Dan dia kata bankrupt. Tahun ini kita menang, tahun ini juga ni beribu yang ada yang hutang PTN kita batal semua. Melayu, Cina, India, you don't question. Every Malaysian has a right. You are born Malay, born Chinese, born Indian. Yes, this is your country, this is your land, and it is our duty to protect you. Kena ingat ni. Nak beli kereta, jangan beli sekarang. Tunggu March, April, kita turun cukai excise 20%. AES kita batal. Elektrik kita runding semula. Nak jadi pemimpin, Najib kena berani, bukan jerit di TV3. Kalau kamu berani, panggil ini YTL, Francis Jo, Ananda, Bangga, Bukar, saya Mokhtar, Genting, panggil, runding semula. Syarikat itu, kamu untung, tak apalah untung, jangan bagi dia rugi. Kalau syarikat rugi, orang tak nak datang. Bagi dia untung. Tetapi jangan dera rakyat. Saya nak pastikan dalam tempoh 2 minggu notis kita bagi dekat dia, dia bawa balik cadangan untuk turunkan kadar elektrik negara kita.
Dia nak buat apa? Nak beli? Nak beli saya? Berapa ratus juta? 1 bilion? 2 bilion? InsyaAllah saya boleh bertahan. Nak masuk penjara? Dah. Nak pukul? Janganlah pukul, saya tak larat dah. Tetapi sudah, ini cadangan kita dan saya ucap terima kasih bukan saja kepada keadilan, PAS dan DAP, kerana jentera kita terutama di kalangan pimpinan di atas kerjasama cukup baik. Di sini saya terima kasih Datuk Baharin, Anthony Lok dan Taufik, kerana saya tengok muafakat di antara 3 parti ini kuat. Kita kena jaga. Ya. Nak selisih pendapat kita ini bergaduh dalam mesyuarat. Tapi penting kita kena ada satu suara, kerana kita hadapi jentera dan kempen yang lebih jijik dan kotor lepas ini. UMNO ni kalau setakat kempen bersih memang tak boleh menang punya dah. Sebab itu dia takkan ada debat dah. Tak boleh menang. Cerita lembu kondo out, cerita 200 ekor out, AES out, IPP out. Dia tak boleh, paling tidak Yahudi. Itu je dia boleh buat. Kemudian Datuk Najib pergi Gaza sekarang. 4 tahun yang tak ingat nak pergi, baru kat pilihan raya Gaza pun nak pergi, semua nak pergi. Tak ada nak Najib, terlambat. Kamu betul. Saya kalau nasihat Najib, kamu siaplah. Macam mana kamu nak jawatan ketua pembangkang tu dijaga. Kalau itu yang penting kamu jaga. Jangan terlambat dah. Jadi saya agak kawan-kawan di Gemas ini, Tampin dan kawasan-kawasan sekitarnya, Dewan Undangan Negeri, Parlimen, kita kena jaga. Saudara, kita kena tawan Negeri Sembilan. Dulu sikit sangat ni. Tolonglah kerja kuat sikit tawan Negeri Sembilan. Kalau sudah menang kawasan-kawasan Parlimen, Pekan kita kawasan Cina lebih kuat, kawasan India, kawasan Melayu, maka kita mesti cukup kawasan Parlimen dari Negeri Sembilan untuk bantu kita tawan Putrajaya. Saya harap benar saudara, ini masa depan kita, pendidikan kita, masa depan kita. The only satu-satunya kempen yang paling kuat digunakan ialah soal Islam dan Melayu. Dan yang menaja soal pemimpin utama yang nak pertahankan Islam, Najib Tun Razak. Jadi kalau saudara boleh pakai yang tu, saudara pakai. Tapi kalau saudara rasa kita boleh penghayatannya mengemarahkan Islam, kita boleh bawa perubahan jauh yang lebih baik dalam Pakatan Rakyat, insya-Allah. Jadi yang saya boleh buat, madu di tangan kananmu Pakatan, racun di tangan kirinya PN. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu Pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Kuatlah sikit tau. Semangat nak balik ni. Okay. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu Pakatan, racun di tangan kirimu BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Lawan tetap. Reformasi. Ini kalilah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.